Lepas 3 hari saja Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengakui kerajaan sudah tidak ada wang yang cukup. Tiba-tiba dia melantik pula seorang timbalan menteri yang baru dari Sabah. Ini saya heran. Pelantikan Susah Agung daripada parti STAR, iaitu Senator Datuk Guan Lee Kohoy, dilantik sebagai timbalan menteri Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Jadi sebelum itu Guan Lee telah dilantik menjadi senator pada 16 Disember lalu. Dan kita heranlah kenapalah yang ada pun sepatutnya dikurangkan, sekarang ditambah lagi. Dan lebih menghairankan kita, Datuk Guan Lee Kohoy ini sebelum ini pada pilihan raya dulu, pada pilihan raya lalu, dia bertanding atas tiket STAR di kerusi Parlimen P171, iaitu di P4. Beliau bertanding di P4 menentang Datuk Aizah Makdun daripada UMNO Barisan Nasional dan juga Datuk Lajim Okim yang mewakili Parti Keadilan. Datuk Guan Lee Kohoy hanya dapat 409 undi saja. Hilang wang pertaruhan. Kerana Datuk Azizah mendapat 12,827 undi. Dan calon terdekat Datuk Lajim Mukim 12,155 undi. Ini dua saja. Tapi tiba-tiba sekarang ni dilantik Datuk Guan Lee Kohoy yang cuma dapat sejumlah 409 undi. Hilang wang pertaruhan. Jadi calon yang hilang wang pertaruhan kamu lantik sebagai senator, kemudian kamu lantik sebagai timbalan menteri. Jadi kita pun hairan. Apa kualitinya? Rakyat kawasan itu tak terima dia. Masih lagi kamu nak paksa rakyat menerima, lantik dia sebagai timbalan menteri. Ini berlakulah macam pelantikan ini Jidin di Ketereh. Dia bertanding pilihan raya, dia kalah. Walaupun kalah bertanding pilihan raya, dilantik sebagai senator untuk jadi menteri kanan dalam kerajaan Perikatan Nasional. Jadi macam lalu negara kita ni. Lantiklah orang yang betul. Jadi dengan pelantikan tersebut menambahkan lagi senarai anggota kabinet. Bila tambah anggota kabinet, bertambah lagi lah wang yang diperlukan untuk membayar gaji, untuk membayar allowance. Jadi bagi saya melihat kenapa wang negara mau dihabiskan. Sedangkan pada 12 April baru ni, kerajaan Perikatan Nasional telah pun dikatakan membelanjakan sejumlah 600 bilion dalam belanjawan 2021 dan sebelumnya, dan sejumlah pakej rancangan untuk membantu rakyat katanya yang terpukul akibat pandemik 19. Persoalan sekarang ni, apakah dengan memberi pelbagai tawaran itu merupakan kaedah terdesak yang terbaru setelah aktiviti melompat parti mendapat kecaman hebat? Kerana itu sekarang ni warga begitu teruk sekarang ni. Dia Perdana Menteri hari ini diserang lagi. Sejak beliau diserang oleh warga net semasa dengan pelbagai kata nista semasa lawatan ke Indonesia, tiba-tiba apa yang cuba dijelaskan oleh Perdana Menteri semalam kepada rakyat menimbulkan polemik dan pelbagai cecaan. Kerana semasa provokasi darurat, perutusan di kaca TV yang tidak membawa sebarang makna, lawatan ke negara Arab, pengumuman pembinaan Dewan Orang Ramai di Pagu, dan lebih teruk lagi apabila Perdana Menteri memberitahu rakyat bahawa kantung negara semakin nipis kerana negara sekarang sudah tidak punya banyak wang. Ini kenyataan Perdana Menteri. Begitu juga bila Perdana Menteri cuba hadir semalam untuk melakukan tinjauan atau kononnya nak berbual mesra dengan rakyat setempat di kawasan Prinsing 3 Putrajaya. Jadi ialah nak buat PR lah, public relation exercise. Tapi tak ada seorang pun nak ambil gambar dengan dia. Orang tak tegur pun. Jadi akhirnya bagi saya lah, mereka yang mencadangkan kepada menteri untuk mengadakan walkabout semua tu, ini cadangan kerana orang tengah marah. Jadi sebenarnya saudara, tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi sebelum ini Perdana Menteri dikecam begitu rupa. Seingat-ingat saya dulu ada seorang, zaman Tunku Abdul Rahman dulu ada seorang, waktu itu kesan daripada penularan buku Malay Darima, iaitu pelajar universiti, iaitu Allahyarham saudara Datuk Zulkifli Ahmad. Beliau adalah merupakan suami Seniwati Salimah. Dia hantar surat, dia telefon Tengku suruh berhenti. Begitulah kesannya. Kemudian era Tun Hussein On. Bila era Tun Hussein On, kesan daripada pemenjaraan almarhum Datuk Harun Idris, bawa tuduhan rasuah, sedangkan rakyat semua tahu itu bukan rasuah.
tapi dikenakan juga macam mana sekarang ni, maka Sulaiman Palestin yang juga merupakan bapa angkat kepada Datuk Khairuddin yang sekarang ni menjadi jurucakap pada Dr. Mahathir. Beliau sebagai Ketua Perangan UMNO mengambil keputusan menentang Tun Hussein On, dan waktu itu memang ada ledakan rakyat yang mencerca Perdana Menteri. Akhirnya Tun Hussein On letak jawatan. Dan hari ini rakyat dah keluar marah. Rakyat bertambah marah. Dan dia tak hirau. Bila rakyat marah, mereka tak hiraukan siapa saja. Kan buat rakyat marah kerana perut lapar. Sebab Perdana Menteri berkata negara tak cukup duit. Jadi kenapa lantik Timbalan Menteri? Kenapa adanya lagi jawatan baru dalam kerajaan? Jadi kabinet yang sekarang ni dah cukup besar. Sepatutnya kita minta supaya menteri ini dikurangkan gaji mereka. Ataupun saiz seramai 60-70 orang itu dikurangkan. Sebab yang ada pun tak nampak buat kerja apa pun. Tak ada. Jadi rakyat kecewa. Jadi bila lantik Timbalan Menteri, biarlah Nancy Shukri tu menjalankan tugas sebagai Menteri Pelancongan. Sebab kerana nak buat apa dalam keadaan COVID-19 dengan PKP ini tidak boleh rentas negeri dan sebagainya, pelancongan tidak bermain. Jadi perlu apa nak tambah lagi seorang Timbalan Menteri? Bukannya ada kegiatan pelancongan dan sebagainya. Hotel-hotel ditutup. Pekerja-pekerja hotel masih tak ada peluang untuk bekerja. Mereka terus kekal berada dalam kesengsaraan. Jadi apakah dengan hadirnya Timbalan Menteri ini boleh membangunkan industri pelancongan? Tidak. Dari Saudara Openg Tamu. Salam dari Sarawak Datuk. Waalaikumsalam Saudara Openg. Saya memberi pencerahan sedikit tadi. Saya harap Saudara faham keadaannya. Saudara Syuhaila Osman, lebah muka tu sadin aja, mana tahu malu. Saya melihat keadaan begini bahawa rakyat merasa marah. Tambah-tambah lagi apabila diminta kaki tangan kerajaan pula memotong gaji untuk wakaf. Jadi keadaan lepas satu-satu, duit tak ada, kamu lantik orang lagi. Kementerian Pelancongan biarlah Nancy Shukri seorang jaga. Tak ada keperluan. Sebab industri pelancongan sedang menurun, meruduk. Apakah dengan kehadiran beliau sebagai Timbalan Menteri boleh membantu Nancy Shukri itu melonjakkan industri pelancongan? Tidak. Hotel-hotel terus malahan saya menjangkakan dengan PKP terbaru ini tidak boleh rentas negeri dan sebagainya, untuk hari raya semua tak boleh balik kampung dan sebagainya. Hotel-hotel bertambah muram lagi. Ini keadaannya. Ini saudara nak ubah sangat, nak ubah sangat. Itu dululah nak ubah sangat. Jadi kemudian saya melihat satu pandangan daripada saudara IMR. Dia kata dalam makroekonomi kita tak boleh nak gunakan common sense, kerana penggunaan common sense ataupun pemikiran biasa untuk memahami makroekonomi akan membawa kepada fallacy of composition, akan menjadi kepalsuan. Jadi logik satu-satu ekonomi keluarga, individu, syarikat tak boleh digunakan untuk merangka polisi makroekonomi bagi negara. Nanti jahanam jadinya. Ini catatan daripada saudara IMR. Saya yakin beliau adalah orang yang tahu tentang ekonomi. Sebab saya katakan semalam, kemarin saya katakan menteri tak fikir-fikir langsung, tak ada penjelasan tentang ekonomi. Dan mungkin IMR ni dia geram sangat, dia menulis, dia kata antara contoh logik ekonomi keluarga cuba dijadikan polisi makroekonomi negara adalah seperti bawah ni. Kadang-kadang ni dia kata confirm menjalankan negara. Contohnya dia kata wakaf. Wakaf tidak boleh memulihkan kemelesetan ekonomi yang berpunca daripada tingkat perbelanjaan berkurang seperti sekarang. Bila perbelanjaan swasta dan isi rumah berkurang, hanya kerajaan yang mampu tampung kekurangan perbelanjaan tersebut melalui polisi fiskal, bukan melalui wakaf katanya. Jadi usaha untuk menyelesaikan masalah makroekonomi dengan wakaf adalah seperti cuba menyelesaikan masalah kemiskinan dengan charity semata-mata, atau cuba memajukan pendidikan awam dengan menggalakkan pembukaan sekolah-sekolah swasta. Tapi pada masa sama, kerajaan mengurangkan pengambilan guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan saja mungkin gagal, malah confirm gagal total. Sebab saya kata sekarang ni Menteri Ekonomi buat apa ni? Orang dah bercakap sekarang ni. Jadi dalam keadaan begini, bila Tan Sri Muhyiddin sendiri mengaku bahawa keadaan sekarang seolah beliau sudah gagal menangani COVID, gagal ekonomi negara sekarang ni dalam keadaan tenat,
Jadi cara terbaik saya katakan berunduklah. Kita bubar sajalah parlimen ni. Biarlah rakyat membuat pilihan. Tak ada apa pun. Sebab sekarang ni tak ada pelaburan baru. Tak ada pelaburan masuk. Kegiatan ekonomi, orang tak ada pekerjaan. Berkali-kali kita nyatakan. Dan dalam keadaan begini, sepatutnya lah pimpinan-pimpinan yang berada di anjung kuasa si Perdana memikirkan. Pulangkan kembali pada rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihatlah dah hampir setahun ya. Kerajaan sekarang ni tidak mampu memulihkan ekonomi kita ni. Kesal daripada itu, saudara. Saya malam ni nak baca komen pembaca. Jadi saya tak ada niat untuk apa-apa ya. Saya nak baca satu persatu. Sebab kita dengar apa komen netizen yang banyak. Cuma saya pick up. Yang mana mereka kata ada yang puji. Saya akan cuba kalau yang puji kita baca juga. Jangan saya tidak mahu untuk memehak. Kata Saudara Din Omar, orang dulu-dulu telah berpesan. Dia kata pantang siasat, mabukkan pangkat. Jadi berebut kedudukan, jilat menjilat, berebut kuasa, hambat menghambat. Negara rosak, nama pun cacat. Hidup mati ni akan dilaknat. Apakah benar pesawan tutur dahulu telah menjadi kenyataan hari ini? Apabila mereka berebut-rebut nakkan kawasan, nakkan pangkat dan sebagainya, akhirnya kita menderita. Itu pandangan Saudara Din Omar. Kata Pak Cha pula, itulah bezanya pemimpin negara kita dengan negara luar. Di negara luar, kalau pemimpin mereka tidak perform ataupun diselaput skandal, mereka secara sukarela meletak jawatan. Tapi di negara kita, mereka akan mempertahankan dengan apa cara sekalipun. Akhirnya negara yang hancur. Saudara Faiz Zali pula mengatakan, kalau kebenaran yang dikatakan, apa yang kita nak takut? Jadi tak kira lah Perdana Menteri ke, Bapak PM ke, dia kata kalau dah betul tu, takkan nak diam. Takkan nak tengok saja. Ataupun jadi batu atau tunggul. Kita mesti melakukan sesuatu, dia kata. Sebab keadaannya, cakap tak betul, dia kata. Kalau orang veteran tidak merungkai kebenaran, siapa lagi? Ada ke orang tua lain yang nak rungkai kebenaran? Tak ada. Kalau tak ada, anak muda pun yang tak tahu apa-apa hal politik nak bersuara. Bertambah teruk lagi lah, dia kata. Nakkan orang, nakkan korang, dia kata memanglah, tak ada. Semua sama macam abakau. Orang ni, kalau boleh dia kata, bukalah parlimen. Ratu Balkis pula mengatakan teruk sangat Datuk sekarang ni. 99% rakyat sudah tak mahu lagi. Takkanlah semua ini merupakan cyber politik. Kenyataan ini dia kata bukanlah cyber trupa politik, dia kata. Sudah 99% rakyat tak boleh terima. Malaysia akan bankrupt sekiranya seorang Perdana Menteri apabila boleh sesuka hati membelanjakan kewangan negara tanpa perlu persidangan parlimen. Ini kata Ratu Balkis. Dan ini menyebabkan hutang negara akan meningkat apabila negara kehabisan wang untuk dibelanjakan. Rakyat yang menderita sekiranya perkara ini berlaku. Jadi perlukah rakyat bangun mendesak supaya persidangan parlimen dapat dilaksanakan, supaya rakyat tahu wang negara ini dibelanjakan. Ini tuntutan mereka, lain tak ada minta supaya Tasimu dia berlapang dada, bukalah parlimen. Ini bulan puasa ni, rakyat dah tak tahan ni. Sekarang ni barang mahal, wang tak ada. Saudara Nizam Alias pula dia kata, itulah nak sangat jadi Perdana Menteri. Rasalah sekarang ni negara lain tak darurat pun. Pandai pula kita ni nak buat darurat, tapi negara lain maju. Kata Saudara Mak Yazid, bukalah seperti biasa. Dia kata, kita bebas lah nak ke mana. Dia belum menuntut supaya PKP ni bukalah seperti biasa. Dia kata, adakan SOP tertentu. Rakyat kita ini sentiasa patuh dengan apa yang disarankan oleh kerajaan. Ni Pak Him dia kata, cuma orang bodoh saja yang percaya dalam keadaan apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri. Sharifah Farah pula menulis, dia kata kadang-kadang terfikir apa peranan jawatan Duta Khas Timur Tengah bertaraf menteri yang bergaji 27,000 ke atas di negara Malaysia. Tak ada masuk pun pelaburan Leharak katanya. Begitu juga Burhan Hashid. Dia kata sekolah buka tapi parlimen tutup. Akhirnya banyak sekolah seluruh negara mengalami COVID-19. Jangan salahkan rakyat jika rakyat fikir anak-anak dijadikan perisai demi kepentingan politik pihak tertentu. Ini serangan daripada warganet yang menzahirkan. Abdul Aziz Mak Yusof dia kata, niat tak ada siapa yang tahu, dia kata. Ini saranan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, dia kata
tiada niat jahat dia di sebalik pengisytiharan darurat. Ini respon dia baca ni. Dia kata, saudara Abdul Aziz Mak Yusof, dia kata, kalau niat ni tak ada siapa yang tahu. Hanya diri sendiri yang tahu. Sebab itu adalah mati. Jadi sebetulnya, bukalah parlimen untuk persidangan. Yang ini ayat nampak nyata. Tiada selindung-selindung lagi. Covid pula bertambah. Apa cerita ni, dia kata. Kerajaan buat apa untuk mengatasi masalah ini? Dah darurat pun. Nak kata tak risau darurat, dah risau darurat pun. Awal-awal beras jati naik ringgit Malaysia RM1. Naik lagi. Aizat Ibrahim, kerajaan PM berbelanja sesuka hati. Nah, ini apa yang tertulis dalam ni. Jadi saudara Zainul Azmi pula dia kata kerajaan PM dah takut. PRU ke-15 pasti runtuh. Dan akhirnya saya melihat teman-teman pelayar-pelayar menghantar kiriman panjang. Kemudian saudara Muhammad